Okey, saya sekejap lagi saya nak tutup kerana kita ada tugas. Saya sekarang ni di Hulu Kelang membantu calon di N18 Hulu Kelang, Juwairah Zulkifli ya, yang akan bertarung dengan Azmin Jemin Semurid. Itu dia. Jadi pertarungan di Hulu Kelang adalah satu kawasan tumpuan bagi 6 negeri. Salah satu kawasan tumpuan selain daripada di Jeneri, Sanusi dan juga di Kelantan lah. Itu biasalah Kelantan kan. Jadi tumpuan dia adalah di Hulu Kelang, di mana di sini kita sedang berusaha untuk membina pusara bagi Azmin Ali untuk pusara dia yang kedua, ya, setelah dia membina pusaranya di Parlimen Gombak apabila Azmin Ali telah pun diaibkan dan dimalukan oleh anak didiknya Amiruddin dalam PRU yang lalu di Parlimen Gombak. Kali ini Anwar telah pun mengaturkan lawan bagi Azmin adalah anak murid dia juga, ya, anak didik dia juga, iaitu Juwariah. Dan kali ini kalau Azmin tersungkur di kaki Juwariah, seorang wanita muda, ya, bekas anak didik dia, bermakna Azmin boleh melupakanlah kerjaya politik dia kalau dia di maruah lah, ya, sebab dia kalah dengan anak didik dia lelaki, kemudian dia kalah pula dengan anak didik dia perempuan. Kalau dia nak berkerjaya lagi dalam politik, mungkin dia kena carilah calon maknya lah pula, ya. Dengan lelaki dia kalah, dengan perempuan dia kalah, kita harap dia boleh cari satu calon maknya, ya, ataupun berdepan dengan Diva AA, adik dia sendiri. Okey. Jadi bagi mudahnya orang di Hulu Kelang, senang aja, ya, nak pilih mana satu, sebab dia ada 2 calon di Hulu Kelang. Kalau di Dusun Tua tu dia ada 3 calon, termasuk calon bebas. Kalau di Gombak Setia pun 3 calon, ya. UMNO bertanding. Megat Zulkarnain akan berdepan dengan 2 lagi pencabar dia. Tapi di Hulu Kelang ini 1 lawan 1, iaitu Azmin Ali bertemu dengan anak didik dia Juwariah, 1 lawan 1. Ini pertarungan yang sengit. Maka saya berkampung di sinilah sampai hari mengundi, insya-Allah, untuk saya melakarkan salah satu nama yang tersenarai orang yang mengkebumikan kerjaya politik Azmin Ali di Hulu Kelang, ya. Mudah-mudahan Azmin Ali akan sedar diri, ya, Azmin akan sedar diri bahawa perbuatan khianatnya itu tidak akan dapat dilupakan oleh penduduk-penduduk di Gombak dan juga di Hulu Kelang, ya. Azmin membina kerjaya politik dia di Hulu Kelang. Mula-mula dia jadi adun adalah di Hulu Kelang, ya. Dan di Hulu Kelang dia bermula dengan politik dan dia akan mengakhiri, ya, politik dia juga di Hulu Kelang, insya-Allah. Jadi kita nak tunjukkan kepada rakyat di Gombak, khususnya di Hulu Kelang, bahawa tiada tempat, ya, keturunan-keturunan Mandalia dan Sikitul untuk berada di Hulu Kelang. Kita nak jadikan satu teladan kepada semua pimpinan parti politik, ya, orang parti, ya, bahawa kamu boleh melompat parti, kamu boleh bertukar-tukar parti kerana parti politik ini bukannya memilih agama, ya. Parti politik adalah ijtihad, ya, bukannya memilih agama. Boleh saja nak masuk parti mana, tetapi satu pantang yang harus kamu ingat, bahawa kamu jangan khianat, ya. Lompat parti tak ada masalah, bertukar-tukar parti biasa dalam parti politik. Tetapi pengkhianatan itu bukan biasa. Pengkhianatan itu luar biasa. Pengkhianatan itu adalah satu perkara yang dikutuk oleh agama, ya, dan dalam moral kita pun khianat ini tidak boleh dimaafkan. Sebab itu saya selalu sebut dan saya selalu ulang, ya, kita boleh bekerjasama dengan rakan, ya, jadi rakan kita di kalangan parti politik yang pernah kita lawan, ya, contohnya seperti UMNO, ya, Barisan Nasional. Dia adalah musuh politik kita. Kita berdepan dengan dia sebagai musuh politik. Dan kita boleh berkawan dengan dia, ya, sebab dia hanya musuh politik. Tetapi kita tidak boleh sesekali kita berkawan dan mengambil pengkhianat sebagai rakan kita, ya. Pengkhianat lain, musuh lain. Dengan musuh kita boleh berkawan. Dengan musuh kita boleh adakan gencatan senjata seperti mana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila dia mengadakan perjanjian Hudaibiyah bersama dengan orang kafir di Mekah, ya. Mereka boleh berbincang, mengadakan perjanjian, gencatan senjata,
Ya, boleh saja dengan musuh, tetapi tidak ada sejarah. Ya, di zaman Rasulullah dan juga sahabat-sahabat, mereka akan bekerjasama atau menerima pengkhianat-pengkhianat. Ini besarnya kesan daripada pengkhianatan. Jangan sesekali mengkhianat, seperti mana yang selalu disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kisah Raja Majalaya dan Sikitul, apabila mereka melakukan pengkhianatan sehingga rumah mereka dibakar, tanah mereka disorok dan dibuang, menandakan begitu jijiknya orang dengan kerja-kerja pengkhianatan ini. Kalau kita baca juga sejarah Hang Tuah dan sebagainya, ini semua pengajaran bagi kita bahawa pengkhianat, pembelot dan sebagainya amat dikeji. Jadi di Hulu Kelang ini kita akan saksikan dua tokoh. Satu tokoh Juwariah, orang yang setia dalam perjuangan, orang yang setia dengan parti dan orang yang telah pun diuji. Satu lagi tokoh adalah orang yang khianat, orang yang memandang habuan dunia lebih daripada perjuangan dia, untuk membela rakyat. Kalau Juwariah ini saya boleh cerita dengan saudara, bagaimana membuktikan bahawa dia seorang tokoh yang setia. Contohnya seperti PRU 14 yang lalu saya sebut, saya ceritakan juga sebelum ini, dan baru ini di ceramah di Hulu Kelang pun saya sebut kisah ini supaya orang Hulu Kelang tahu, mana yang tidak tahu. Pada PRU 14 yang lalu, dia dah bekerja di Bukit Balawati, buat kerja di akar umbi dan sebagainya, dan ramai yang mahu dia jadi calon waktu itu, mewakili kawasan itu sebab dia buat kerja. Tiba-tiba nama dia tidak disenaraikan sebagai calon, nama orang lain jadi calon dekat situ. Kalau orang lain dia akan jadi frust sebab dia dah kerja bertahun-tahun dekat situ buat kerja, tiba-tiba nama tak naik, nama orang lain. Kalau separuh orang dia akan frust. Banyak kita tengok orang lain bila nama tak jadi calon, masuk calon bebas, melompat parti ataupun buat sabotaj dan sebagainya. Tapi bagi Juwariah, nama dia tak naik, memang dia kecewa, penyokong dia juga kecewa, jentera-jentera juga kecewa, tetapi dia berjaya memujuk penyokong-penyokong dia, kita jangan kecewa, kita kena utamakan parti dulu. Jadi bila calon dibawa ke hari penamaan calon, Juwariah dan beserta dengan anak-anak buah dia, petugas-petugas dia, turut sama-sama menghadiri perhimpunan perarakan penamaan calon, iaitu memberikan sokongan kepada calon baru ni. Walaupun dia tak tercalon, tapi dia memberikan sokongan kepada calon yang dipilih oleh parti. Ini satu kesetiaan dia kepada parti. Bermakna dia mengenepikan kepentingan diri dia dan memberikan sokongan yang dipilih oleh parti. Dia sama-sama hadir. Kemudian oleh kerana perancangan Allah, bab kata orang tu, rezeki tidak ke mana. Rezeki tidak pernah salah alamat. Tiba-tiba pencalonan itu tidak diterima oleh SPR. Adalah syarat-syarat dia dan dia tidak layak untuk bertanding. Dalam tempoh 20 minit sebelum pencalonan tutup, Presiden Keadilan waktu itu, Kak Wan telah menghubungi Juwariah, mengatakan Juwariah kena masuk ganti. Kalau tidak, calon Barisan Nasional akan menang percuma dekat situ ketika itu. Jadi parti tidak mahu memberikan kursi itu secara percuma. Jadi Kak Wan call buat panggilan kepada Juwariah. Dia kata you masuk, you kena masuk. Nasib baik Juwariah telah bersedia dengan barang-barang dia, sebab dia pada awalnya dia memang confident dia naik calon, jadi dia dah prepare siap-siap barang-barang tu. Nasib baik barang siap, cuma satu masalah saja, iaitu duit. Dia tak bawa duit yang cukup untuk nak diserahkan kepada SPR. Bagaimananya penyokong-penyokong waktu itu berkorban untuk nak melepaskan Juwariah ni bertanding. Masing-masing collect duit, kumpul duit pada penyokong waktu itu. Kumpul duit, collect sikit, okey cukup untuk nak bayar kepada SPR. Dan ngam-ngam nama dia masuk, mendaftar ke situ ngam-ngam dengan tarikh tutup penamaan calon, dan dia lepas masuk bertanding. Dan alhamdulillah dia menang. Itu rezeki dia. Di situ dia diuji dengan kesetiaan dan dia lulus ujian itu. Dia tidak mengajuk, dia tidak terus melompat nak jadi calon bebas seperti mana yang berlaku di Ampangan. Di Ampangan, bila nama dia tak naik, dia masuk calon bebas. Bila masuk calon bebas, automatik dia akan dipecat oleh parti. Adakah dia berbaloi dia jadi calon bebas boleh menang ke? Kalau menang okey, kalau tak menang, ahli parti sudah hilang.
dan dia dianggap sebagai pengkhianat parti. Ya. Okey. Jadi Jiwariah menang di situ. Dan setelah menang, dia buat kerja begitu baik di Bukit Melawati. Tidak ada banyak kontroversi, tidak ada banyaklah rungutan orang di Bukit Melawati. Dan sebagaimana yang kita ketahui, bila seseorang itu dah menang di kawasan itu, dah buat kerja banyak di kawasan itu, dan penyokong dah kenal dia, ramai dah kenal dia, jentera dah kuat di situ, kebanyakan calon-calon dia tidak akan mahu pindah tempat lain. Ya, mereka lebih suka kekal bertanding di situ. Ya. Tiba-tiba Jiwariah sekali lagi diuji oleh parti. Nak tengok kesetiaan dia. Ya. Pimpinan parti memindahkan dia daripada Bukit Melawati ke Hulu Kelang, iaitu kawasan yang dia tak buat kerja. Memang kampung dia. Ya, Jiwariah ni memang anak jati Hulu Kelang. Dia belajar di situ, keluarga dia duduk situ. Ya, memang. Tapi sebab dia dah bertanding di Bukit Melawati, sebelum itu dia buat kerja di Bukit Melawati lah sebagai adun di situ kan. Jadi bila dia pindah ke Hulu Kelang, dia kena bermula balik semula, cari jentera yang boleh bantu dia dan buat kerja dan berjumpa balik dengan masyarakat di kawasan Hulu Kelang. Jadi bila parti buat keputusan pindahkan dia di Hulu Kelang, dia tidak ada bantahan. Ya, dia tidak membantah. Pada dia, ini adalah arahan parti. Walaupun terpaksa tinggalkan kawasan yang dia dah menang, yang dia dah selesa, tapi berpindah ke Hulu Kelang, bukan sekadar pindah saja. Dia kena berdepan pula dengan bekas Menteri Besar Selangor. Ya, berdepan dengan orang kuat dalam Perikatan Nasional, iaitu Azmin Ali. Ya, tak mudah saudara, orang anak. Ya, kebanyakan orang dia akan cuba juga berusaha untuk tak mau pergi. Ya, nak depan Azmin ni. Ya, Azmin, bekas bos dia. Kemudian kawasan yang baru untuk dia masuk balik. Kan? Tapi bagi Jiwariah, dia perlu tunjukkan kepada parti bahawa kesetiaan dia adalah kepada parti. Sebelum ni banyak ujian terhadap dia. Bila dia dulu dikenali sebagai orang kuat Azmin, orang kenali dia sebagai orang kuat Zuraida, tetapi bila Azmin dengan Zuraida khianat parti, Jiwariah tidak ikut. Dia tidak ikut bersama dengan Azmin, walaupun dia cukup rapat dengan Azmin sebelum itu. Walaupun dia cukup rapat dengan Zuraida ketika itu, walaupun dia cukup rapat dengan Hanizah Talha waktu itu. Tapi bila orang ni khianat, Jiwariah kekal bersama dengan parti. Dan bila parti memindahkan dia daripada Dun Bukit Melawati kepada Hulu Kelang, dia tidak ada merungut, dia tidak ada kata apa-apa, dia terus terima arahan parti untuk berada di Hulu Kelang. Walaupun pada asalnya sedikit rasa gusar sebab dia pergi ke Hulu Kelang ni adalah kerusi amanah asalnya, iaitu adun Saari Sungip. Tapi Saari Sungip ni tidak dicalonkan lagi kerana kesihatan, keuzuran, dan tentunya amanah akan nak kerusi tu sebab kerusi itu kerusi amanah. Tetapi rundingan Jiwariah diberikan tempat untuk bertanding di Hulu Kelang. Tentulah dia terpaksa bina balik jentera dia, kekuatan dia, dan meyakinkan kepada penyokong-penyokong amanah, meyakinkan kepada penyokong-penyokong daripada UMNO Barisan Nasional juga di Hulu Kelang. Iaitu satu ujian, dugaan yang berat bagi Jiwariah di tempat baru. Tapi yang saya nak cerita dengan saudara di sini adalah tentang kesetiaan dia kepada parti. Jadi ini pertarungan di Hulu Kelang adalah pertarungan seorang manusia, satu calon yang setia dengan parti, satu calon yang memberikan perkhidmatan yang baik sebelum ini di Bukit Melawati, dan perkhidmatan yang cemerlang itu diharapkan oleh parti supaya dia bawa ke Hulu Kelang. Sebab dia seorang yang baik, benih yang baik ni campak mana-mana pulau pun dia boleh hidup. Sebab itu parti ambil keputusan bawa dia ke Hulu Kelang. Jadi di Hulu Kelang ini Jiwariah buat kerja seperti mana dia bertugas, seperti mana dia mula-mula dia bertanding di Bukit Melawati. Itu cara dia buat hari ini. Dan dia akan berdepan dengan seorang lelaki, seorang lelaki lah tu, seorang jantan yang juga dikenali sebagai pengkhianat nasional, daripada PN. Dan orang ini penuh dengan kontroversi. Nak cerita tentang kesetiaan, jauh berbeza dengan Jiwariah. Walaupun Azmin orang lama, daripada zaman reformasi lagi, tapi tidak ada gunanya kita lama, tetapi di penghujungnya kita khianat. Walau banyak jasa kita sekalipun, tetapi dia akan dilebur sekiranya di penghujung kita itu adalah pengkhianatan. Pengkhianatan ini
akan melupuskan segala kebaikan yang kamu buat selama ini. Jadi itulah yang terjadi kepada Azmin. Jadi pertarungan di Hulu Kelang ini adalah pertarungan seorang wanita muda yang setia berjuang, yang istiqamah dengan parti berdepan dengan seorang pengkhianat. Terpulanglah kepada masyarakat di Hulu Kelang. Nak pilih orang yang setia, orang yang dedikasi, orang yang berdisiplin, ataupun nak memilih orang yang pernah khianat. Kalau dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengangkat dia dalam politik, itu pun sanggup dia khianat. Ya? Kalau dengan parti pun, Parti Keadilan itu sendiri, parti yang mengangkat dia pernah menjadi adun, pernah menjadi ahli parlimen, pernah menjadi menteri besar dan pernah jadi menteri kanan. Parti yang banyak jasa dengan dia, itu pun dia sanggup khianat. Dan dia juga sanggup khianat kerajaan Pakatan Harapan. Ya? Sehingga kerajaan itu tumbang, walaupun kerajaan itulah yang mengangkat dia menjadi orang yang kenali sebagai menteri kanan kali pertama dalam sejarah politik dia. Tapi itu pun dia sanggup khianat. Apa jaminan dia tidak khianat kepada penduduk Hulu Kelang kalau dia menang? Sebab itu penduduk Hulu Kelang harus fikir ini semua. Ya? Bukan saja pada penyokong keadilan, tetapi juga kepada penyokong-penyokong UMNO Barisan Nasional. Ya? Dan juga kepada penyokong-penyokong PAS. Ya? Tak guna kamu mengangkat, kamu parti Islam. Ya? Kamu tahu bahawa hukum khianat itu apa dalam agama Islam. Kalau kamu sebagai parti Islam, kalau kamu angkat seorang yang khianat dalam perjuangannya, kamu tentu tahu apa hukum dia. Dan kalau kamu berkempen untuk dia, kamu juga tahu apakah yang kamu lakukan itu menepati Islam ataupun tidak. Ini je pesanan saya, dan kita akan bekerja keras insya-Allah di Hulu Kelang untuk menentukan bahawa pengkhianat tidak ada tempat di Hulu Kelang. Jadi bagi saudara-saudara ya, yang rasa rajin ataupun nak mencatat nama sebagai salah seorang yang nak mengkuburkan Azmin Ali, sila datang dalam tempoh 3 hari 4 hari ini ke Hulu Kelang. Ya? Bantu kami di sini. Ya, apa saja ya, bentuk bantuan yang boleh diberikan agar kita dapat mengukir nama sebagai salah seorang ya, yang bekerja untuk mengkuburkan ya, si Kitul ini di Hulu Kelang. Itu pesan saya. Dan bagi rakyat Kelantan, seperti mana yang saya sebut tadi, ya, isu di Kelantan adalah isunya bukan isu agama. Tidak ada berlaku orang murtad di Kelantan. Tidak ada berlaku apa-apa pun ya, tentang isu agama di Kelantan. Apa yang dianuti oleh masyarakat di Kelantan sama dengan apa yang dianuti oleh mana-mana negeri. Ya, kalau kamu agama Islam, bukan isu agama di Kelantan. Isu agama yang berlaku di Kelantan adalah isu pembangunan, isu masalah ya, keperluan asas. Itu isu sebenar, bukan isu agama. Jadi nak atasi masalah di Kelantan, kena atasi kepada isu yang sebenar. Isu sebenarnya adalah keperluan asas. Siapa yang mampu lakukan keperluan asas, kita dah bagi peluang kepada Parti Islam Malaysia. Memerintah di Kelantan, mereka tak mampu. Ya, sampai kata nak ada selesai masalah pun sampai 30 tahun. Ya, bila ada masalah sikit dia menyalahkan kerajaan pusat. Tak dapat peruntukanlah dia anak tirikan dan sebagainya. Ya, kami boleh buat sebenarnya, tapi kami dia nak tirikan. Ya, walhal sejarah mencatatkan bahawa Parti Islam itu juga pernah menjadi kerajaan di Persekutuan. Apakah timbul isu anak tiri ketika itu? Tak ada, saudara. Ya, mereka pernah jadi kerajaan bersama dengan Bersatu di bawah Muhyiddin, bawah Ismail Sabri. Kenapa waktu itu kamu menganak tirikan juga Kelantan? Ya, sebenarnya bukan isu anak tiri. Isunya adalah kelemahan pentadbiran, kelemahan pengurusan di Kelantan. Bukan isu anak tiri. Kerana Allah telah tunjukkan kepada kita semua, kalau kita berfikir, Allah dah tunjukkan kepada kita semua bahawa bukan isu anak tiri. Kerana kamu pernah jadi kerajaan. Bahkan menteri alam sekitar, menteri yang jaga air itu datangnya daripada parti PAS, Tuan Brain Tuaman. Menteri kamu, ya, kerajaan kamu, menteri air kamu, yang merintah Kelantan pun parti kamu. Tapi masalah tidak selesai. Sebab apa tidak selesai? Masalah tidak pandai mengurus. Ya? Menteri pun tidak tahu nak urus. Nak buat tempatan banjir pun puluhan 15 bilion. Ya? 15 bilion. Tapi akhirnya bila Datuk Seri Anwar Ibrahim stop dulu projek, ya, dapat jimat 1.8 bilion. Bayangkan, ya. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim teruskan, kita dah rugi 1.8 bilion. Ya.
Jadi bila Tuan Mentor Man membuat tempatan banjir di Kelantan dengan harga yang begitu tinggi, Datuk Seri Ibrahim kata, kita cek dulu. Rupa-rupanya ada beberapa perkara dalam pengurusan tender dan sebagainya tidak betul. Maka Anwar perbetulkan balik dan dapat menjimatkan 1.8 bilion. 1.8 bilion tempatan banjir di Kelantan bukan masuk poket Anwar Ibrahim. Bukan masuk poket keluarga dia. Bukan juga masuk dalam tabung parti keadilan ataupun tabung Pakatan Harapan. 1 bilion itu diserahkan kembali kepada Kelantan, ya, untuk satu lagi tempatan banjir dan satu lagi kepada Johor, tempatan banjir di Johor. Jadi duit yang dijimatkan itu dikembalikan semula kepada rakyat. Ini pengurusan yang sebenar. Dan kali ini rakyat Kelantan diberikan peluang untuk menentukan nasib mereka sendiri. Ya, kalau kamu nak pengurusan yang baik, maka kamu perlu cari pemimpin yang betul-betul boleh menguruskan negeri yang baik. Ya, kita nak merintah negeri Kelantan, bukan nak mendirikan madrasah tahfiz. Ya, perlukan seorang menteri besar yang hafiz Quran, yang pandai jadi imam, yang pandai. Ini bukan kita nak bentuk madrasah, kita nak bentuk negeri yang boleh mentadbir, ya, yang boleh menguruskan negeri dengan baik, yang menolak rasuah, ya, yang rajin bekerja, ya, dan yang boleh merakyatkan ekonomi negeri Kelantan itu sendiri. Kalau kita lihat manifesto yang diberikan itu amat menarik, ya, amat menarik sekali, dan saya yakin kalau kerajaan Kelantan ini diberikan kepada kerajaan perpaduan, insya-Allah manifesto itu, ya, dalam tempoh satu penggal, ya, boleh dilaksanakan, ya. Kalau dengan Datuk Seri Ibrahim ni mungkin lebih awal daripada itu, sebab dia dah tunjuk rekod banyak, ya, perkara-perkara yang dibuat dengan begitu pantas, dengan begitu cepat, tidak bertangguh-tangguh, dalam keadaan tidak ada duit pun dia masih mampu lagi, ya, membuat berbagai program untuk rakyat yang sebenarnya. Ini yang kita boleh bayangkan. Tetapi kalau rakyat Kelantan masih lagi berfikiran, ya, Islah, yang lain tak penting, air tak penting, ya, kebersihan tak penting, jalan raya tak penting, yang penting Islah, maka sampai di situlah, ya, sampai bila-bila lah tidak akan ada perubahan, ya. Jadi jangan, bila tidak berlaku perubahan apa-apa, jangan nanti kamu salahkan kerajaan pusat, ya, sebab kamu telah diberi peluang, kamu telah diberikan masa sekarang ini untuk kamu lakukan perubahan. Jadi jangan salahkan orang lain kalau kamu memilih pemimpin yang tidak boleh melaksanakan tugas, ya, untuk menguruskan negeri seperti negeri Kedah, ya. Jangan salahkan orang lain kalau kamu dapat menteri besar yang suka mencarut, yang suka memaki hamun orang, ya, yang suka cakap besar, ya, yang nampaknya macam hebat tapi penakut bukan main lagi. Okey, cukup sampai di sini. Lama dah saya bersiaran, ya. Terima kasih banyak kepada anda yang naik kotak tadi, yang juga minta request naik, tak sempat saya naik sebab saya nak tutup. Jadi saya minta maaf tak dapat naikkan anda. Dan yang bagi gift kepada saya mengucap terima kasih. Yang juga bagi gift kepada kawan-kawan yang tadi pun saya mewakili mereka mengucap terima kasih kepada anda semua, ya, untuk terus memberikan dukungan, sokongan kepada kita. Dan insya-Allah, ya, apa pun keputusan dalam PRN kali ini, insya-Allah, ya, kita masih kekal di Putrajaya, ya. Apa pun keputusan dalam PRN ini, insya-Allah kita akan terus berhubung dengan anda, ya, di alam maya ini, kerana pencerahan itu harus berterusan selagi ada perkara-perkara mungkar, ya. Penerangan itu harus berterusan selagi ada orang-orang yang menaburkan fitnah dan ianya harus dijawab, ya. Menjawab fitnah itu, ya, adalah satu jihad bagi kita. Sebab kalau kita tak jawab, fitnah ini akan bertebaran dan, ya, kita harus memadamkan api fitnah. Ini tugas kita. Jangan kita harapkan, ya, menteri-menteri semua mereka banyak kerja, ya. PMX pun kadang-kadang naik kesian kita tengok, ya, bekerja siang malam, satu program, satu malam 3 program dia kena pergi, ya, hari minggu berjumpa pula pelajar-pelajar, jumpa pula e-hailing, jumpa pula bekas tentera, jumpa pula guru-guru, semua nak disantuni oleh PMX kita, ya. Tapi dalam masa yang sama orang tak kata dia nak jumpa kerana nak berpolitik, nak berkempen, sedangkan dia jumpa sampai Sabah dan Sarawak, walaupun negeri tersebut tidak mengadakan pilihan raya, dia tetap akan bertemu. Sebab apa? Dia nak menjelaskan kepada orang ramai apa yang dia nak bawa, apa agenda yang dia nak bawa. Kalau dia tidak jelaskan, dia bimbang orang ini akan diracuni
oleh orang penunggang-penunggang agama yang sentiasa akan mencari salah PMX. Walau selemah-lemah isu, sekecil-kecil isu, mereka akan tetap jadikan isu sebab mereka tidak ada lagi isu. Jadi, terima kasih banyak kepada anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.